Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, hari ini hari terakhir saya berada di Kazakhstan dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur malam ini. Saya telah berada di bumi Kazakhstan ini selama kurang lebih 48 jam dengan aktiviti yang padat sekali. Seperti mana yang kita tahu bahawa Kazakhstan itu bermakna bumi Kazakh, ataupun dalam bahasa Urdunya tan itu adalah bumi atau tanah. Dan sebenarnya bahasa Urdu itu dicipta di zaman-zaman pertengahan Islam untuk memberikan satu bahasa yang common di kalangan tentera kerajaan Islam yang terdiri daripada berbagai-bagai etnik, daripada Turki, daripada Central Asia, daripada Parsi, daripada Arab, daripada benua Pakistan dan India. Jadi bahasa tan itu, bahasa Urdu, dicipta untuk bahasa perantaraan ketenteraan di zaman pertengahan atau medieval Islam. Tapi bahasa itu semakin hari semakin popular dan bukan merupakan bahasa asal, tapi bahasa yang dicipta berdasarkan keadaan untuk menyusun satu kumpulan manusia yang berbagai-bagai etnik. Itulah sejarah tan dalam bahasa di kawasan sekitar Asia Tengah ini. Astana itu adalah kota yang namanya sebagai capital city. Malah Almaty, satu bandar yang lama yang lebih bertamadun, bermakna the father of apple, sebab Almaty mempunyai satu jenis apple yang cukup menarik dan kita dapat rasa perbezaannya berbanding dengan apple-apple yang lain. Sebab itu dinamakan sebagai the father of apple. Alma tu adalah apple, T itu adalah the father. Jadi dalam saya punya perjalanan di Kazakhstan selama lebih kurang 15 tahun yang lepas, setiap tahun saya datang ke sini, saya melihat bahawa fokus kerajaan di sini ialah untuk menghantar anak-anak muda mereka mendapat attachment yang sepatutnya di tempat-tempat yang hebat di dunia, seperti di Boston, di Harvard, di Yale, di LSE di London, dan mereka diberikan beasiswa yang cukup menarik dan dipilih di kalangan yang terbaik setiap tahun untuk mendapat attachment dan juga peluang belajar dan attachment di Goldman Sachs, di Morgan Stanley, dan mereka lah merupakan orang-orang muda. Dalam meeting saya selama 48 jam ini, jarang saya berjumpa dengan orang yang sebaya dengan saya. Semuanya adalah orang-orang yang muda dan diberikan peranan, dan mereka cukup matang dalam membuat perbincangan dan juga keputusan dan juga road mapping untuk negara. Satu perkara yang saya rasa agak luar biasa yang ada di Kazakhstan. Begitu juga saya melihat mereka cepat untuk menyusuri arus. Kalau di peringkat antarabangsa dibincangkan soal fintech ataupun satu sistem kewangan berdasarkan teknologi, itu fintech yang akan datang dalam dunia kita hari ini, mereka sudah ada satu department yang sudah ada pegawainya yang sudah diberikan training, dihantar ke luar negeri dan diberikan sertifikat untuk mereka memahami risiko keselamatan, kemajuan product development dalam peringkat regulator di Kazakhstan. Jadi satu inisiatif yang cepat untuk memahami apakah yang akan datang, what's next, dan mereka sudah berada dengan rakit mereka, dengan sampan mereka untuk menyusuri arus yang sedang berlaku, dan bukannya menyosong ataupun melanggar arus. Mereka cuba memahami di manakah selok-selok ataupun linggo industri yang mendatang. Jadi berbalik kepada tema kita malam ini, setelah mana saya berikan sedikit cerita tentang Kazakhstan. Banyak nak ceritakan tentang Kazakhstan ini, tapi bukan masa sekarang, mungkin dalam satu travelog yang lain. Saya nak ajukan satu persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam pembacaan kita jarang membaca di samping buku-buku yang serius, buku fakta ilmiah, buku-buku biografi ataupun manaqib dalam bahasa Arab yang menceritakan tentang personality, tentang negara, tentang institusi, tentang idea yang berbentuk surutan sejarah, sama ada individu atau organisasi ataupun etnik ataupun kejayaan sesuatu kumpulan ataupun negara. Jadi pembacaan kita hanya terhad kepada mungkin fakta-fakta yang betul ilmiah, yang berbentuk gagasan, wawasan, tapi bukannya realiti di atas dunia sebenar. Di mana up and down-nya dalam sebuah negara, sebuah masyarakat dan juga dalam personality orang tertentu.
Begitu juga kita melihat sedangkan sejarah Islam itu sejarah yang penuh dengan biografi Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan juga Khulafa ar-Rasyidin, dan juga kejayaan-kejayaan saintifik yang dibuat oleh ketamudunan umat Islam selama kurang lebih 1000 tahun sebelum datangnya zaman kelemahan, zaman taklid, zaman hawamish, zaman the marginal note on the textbook. Kita mesti memberikan masa yang banyak atau berseimbang dengan pembacaan ilmiah untuk kita melihat bagaimana biografi itu memberikan satu impak yang real dalam pemikiran kita. Saya banyak baca buku biografi, almost 50% of my reading is about biography. Nelson Mandela, Sir Richard Branson, even orang seperti Jackie Chan pun saya baca. Apakah nama sebenarnya, latar belakangnya, dan juga siapakah gurunya, dan siapakah teman-teman semasa mendapat latihan asas di Taiwan. Menjadi seorang juru pakar kungfu dan juga menjadi pelakon kemudiannya. Namanya adalah Chang Long, nama asalnya, nama yang tak famous, nama sekarang nama yang agak famous. Jadi kita membaca sejarah, betul juga Bruce Lee, betul juga apa sahaja tokoh-tokoh dalam masyarakat yang kita suka, Al-Maududi ke, atau kita suka tokoh-tokoh sejarah, kita baca biografi mereka sebab itu memberikan satu suntikan dos ilmu yang lebih tinggi daripada kitab-kitab fakta ilmiah. Kita gabungkan, bukan saya kata lebih penting, tapi kita gabungkan teori dengan apa yang berlaku di atas landscape dunia sebenar. Teori tidak sama dengan keadaan yang menuntut kita buat keputusan. Seorang usahawan, seorang pencipta saintifik, seorang pengkaji ilmu berbeza dengan penulisan dalam kitab-kitab ilmiah. Jadi kita melihat bahawa even biografi Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tidak dimodernkan dalam penulisan yang baru sesuai dengan biografi yang moden, of course dengan sanadnya, dengan riwayatnya, tapi diulah bahasa supaya sesuai dengan kemodenan bahasa hari ini, supaya menjadi relevan. Walaupun fakta itu relevan, cara penyampaian biografi tokoh-tokoh besar di samping Nabi Muhammad ini sebagai qudwah yang baik perlu dimodernkan dari segi penulisan biografi dalam pelbagai bentuk, aspek keluarga, masyarakat, pemikiran, kemanusiaan Nabi sendiri sebagai manusia yang bersama dalam masyarakat dan sebagainya. Yang kedua ringkasnya adalah pembacaan berbentuk dokumentari. Dokumentari satu benda yang cukup lemah dalam masyarakat Islam hari ini. Kita mempunyai pencapaian yang cukup hebat, yang mana Barat tidak boleh menandingi ataupun bersama dan compete dalam kejayaan-kejayaan saintifik dan juga kejayaan-kejayaan kemanusiaan dari segi ilmu, dari segi falsafah, dari segi teori, tapi tak didokumentarikan. Dan kita rasa agak malang, dan kita rasa kita membaca dokumentari yang moden dan kita tertinggal dengan dokumentari yang macam mana kerajaan Islam meletakkan sistem library, macam mana dakwat pena yang ditulis dalam buku-buku kitab dulu tidak mudah reput. Apakah kualiti ataupun bahan buatan dakwat yang dibuat oleh ulama-ulama Islam dahulu yang agak ajaib, sebab sampai 1000 tahun pun dia punya warna itu tidak luntur. Juga kertas, kualiti kertas itu bertahan sampai 1000 tahun lebih. Itu juga perlukan dokumentari yang kita melihat adakah dakwat itu bermula daripada atau berasal daripada tumbuhan ataupun daripada binatang, haiwan digunakan macam sotong dan juga berdarah tertentu dan sebagainya. Jadi itu juga perlu dikomentarikan sebab kita mempunyai khazanah yang ada depan kita dalam library tapi tak didokumentarikan setiap satu jahitannya, apakah bahan kimia yang digunakan untuk preserve buku-buku kita yang lama sebagai basicnya. Macam dokumentari Imam Al-Bukhari, macam mana beliau rahmatullahi alaihi berjalan ke tempat-tempat dan apakah cubaan-cubaannya dan apakah yang ditempuhinya, cara beliau melihat keadilan ataupun al-adal, juga siqah seorang perawi itu tidak didokumentarikan. Mungkin kita melihat ulama moden seperti semoga Allah memanjangkan umur beliau, iaitu seorang tokoh hadis yang paling hebat zaman ini yang boleh berhadapan dengan orientalis dan juga ketamudunan barat seperti Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami.
beliau telah menulis early studies of hadith di Cambridge, satu buku yang cukup mantap dengan fakta ilmiah dan juga manuskrip dan realiti, tapi tak didokumentarikan. Dan beliau alhamdulillah diberikan kemampuan untuk buku terbaru tentang Quran, bagaimana Quran itu disusuri dari segi tahun ke tahun, dan beliau telah mengumpulkan macam alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana ditulis zaman selepas sahabat, zaman tabi'in, dan beliau telah kumpulkan setiap satu ayat itu dalam sebagai case study dalam buku beliau yang terbaru, buku yang paling menarik untuk kita melihat bagaimana dokumentari Quran itu sepanjang kita katakan 1000 tahun dan 1400 tahun yang lepas disusun oleh seorang ulama yang sudah tua tapi masih bertenaga untuk memberikan dokumentari Al-Quran dalam bentuk yang moden dan difahami oleh orang yang memahami sejarah dari segi bahasa, dari segi kualiti kertas, dari segi dakwat, melambangkan zaman tersebut. Dan beliau tunjukkan zaman ini kertasnya begini, kalau panelnya begini, ialah zaman tertentu yang tidak dapat ditolak oleh fakta saintifik. Itu dokumentari. Jadi dokumentari satu perkara yang tidak ada dalam sejarah, dalam pendekatan kita hari ini. Saya rasakan sebab itu anak-anak muda kita, orang moden, agak jauh daripada Islam sebab kita tak modernkan cara untuk menampilkan turas ataupun kekayaan ilmiah kita, kekayaan tamadun kita dalam bentuk yang lebih moden dan lebih berdokumentari, kalau boleh sebutkan begitu. Yang ketiga adalah saya rasakan isu laporan rasmi. Kita tidak ada masa yang banyak untuk membaca buku. Walaupun kita cuba sebaik mungkinlah, masa kita 24 jam sehari, tidak mungkin kita dapat tahu semua yang berlaku di dunia. Jadi ada jalan pintasnya. Bagi saya seorang yang terlibat dengan usahawan, dengan bisnes, saya hanya membaca laporan rasmi yang perlu dibuat oleh syarikat-syarikat tersenarai di Malaysia ataupun di luar negara. Sebab setiap syarikat tersenarai mesti menyatakan laporan mereka kepada pemegang saham dan juga kepada penyelia ataupun regulator, dan mereka mesti pastikan kenyataan mereka itu betul dan tidak menyeleweng dan ada faktanya. Itu satu sumber ilmu yang baik. Sebab itu kita mengetahui tentang aliran ekonomi negara, aliran inflasi, aliran mata wang yang turun, aliran perbelanjaan dunia, aliran tendensi baru teknologi. Dalam masa 2-3 jam dengan satu laporan, kita tahu tentang isu pertanian di dunia, plantation, atau sektor perumahan, atau sektor pendidikan, sektor teknologi, dengan membaca laporan-laporan rasmi. Itulah yang saya sebutkan penting untuk kita lebih cerdik, lebih smart, lebih bijaksana dalam mengambil ilmu-ilmu yang moden dengan cara yang dengan cara yang mudah. Yang kita tidak perlu baca, kita tidak perlu buat kajian sendiri, kita baca apa yang orang dah tulis. Misalnya saya tertarik dengan kajian Zika virus yang dibuat oleh National Geographic tentang bagaimana nak mengatasi virus itu tersebar di kalangan masyarakat dunia. Antaranya mengatakan mungkin kita matikan genetik nyamuk yang betina, sebab yang membawa virus itu, yang menggigit dan memindahkan kuman itu adalah nyamuk yang betina. Jadi kita matikan genetik betina. Ataupun satu pandangan mengatakan kita boleh matikan sel yang membawa kuman dalam nyamuk betina tersebut. Sebab nak matikan nyamuk betina itu mungkin melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum Tuhan kata orang Barat. Mana boleh kita ada nyamuk jantan saja, nyamuk betina tak ada. Ada faktanya, diberikan bagaimana untuk membuat kajian. Begitu juga kita melihat dalam kes SME di Malaysia. Saya membaca pagi tadi satu kajian yang menarik, iaitu SME di Kazakhstan ini setahun kerajaan telah membelanjakan 10 bilion US dollar. Kita rasa cukup besar dengan penduduknya, dengan sebagainya, tapi tengok Turki membelanjakan 30 bilion US dollar. Dan
lebih menakjubkan lagi, Korea Selatan membelanjakan 68 juta bilion, minta maaf 10 bilion, 30 bilion dan juga 68 bilion untuk memajukan sektor IKS di Malaysia disebutkan, iaitu industri kecil dan sederhana ataupun SME, Small and Medium Enterprise. Dan laporan menyebutkan apakah RM1 diberikan oleh kerajaan sebagai grant untuk membantu SME, apakah kesan kepada revenue, pada turnover masyarakat tersebut dan juga pada cukai pendapatan pada negara dan juga peluang pekerjaan yang ditimbulkan oleh sektor IKS dan SME. Semuanya ada dalam laporan rasmi dan kita perlu membaca dan melihat dan mengkaji bagaimana untuk kita lebih ke depan membetulkan lopong-lopong yang ada kalau boleh, membetulkan impaknya, membetulkan caranya, dan itu memerlukan satu pembacaan yang hebat tapi tak perlu bimbang sebab research dah ada, World Bank-nya, di peringkat dunianya, di peringkat negara. Kita ambil dan kita halusi, kita kupas dan kita memahami isu kemasyarakatan dengan lebih baik lagi. Buku-buku akademik tidak boleh menyelesaikan semua masalah. Kita perlu imbangkan buku akademik, buku yang elemen yang berat dengan buku biografi untuk pengalaman kemanusiaan penting sebab real, bukannya teori. Dokumentari satu fakta yang diselidik, disusun dan dibentukkan dalam bentuk yang tersusun, melihat apakah perjalanannya dan apakah penghasilan dan mungkin kegagalannya dan apakah cadangan-cadangan yang perlu dibuat dalam dokumentari yang real, yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah gunalah kesempatan untuk membaca semua laporan rasmi yang disebutkan oleh World Bank, oleh syarikat-syarikat tersenarai, oleh Bank Negara di konteks Malaysia. Itulah sumber ilmu yang real, yang berdata, yang berdokumentari. Mudah-mudahan kita semua lebih menjadi real. Saya punya masalah dalam syariah ini, kita berbincang tanpa ada data, tanpa ada satu fakta. Dan insya-Allah dalam kupasan-kupasan yang akan datang ini, saya akan menyebutkan bahawa data is a new ground, it's a new playground for syariah scholar. Ulama syariah yang tidak tahu data adalah ulama yang akan berikan pandangan fatwa dan juga perspektif yang kurang lengkap, yang tidak bertitik tolak di atas bumi yang nyata. Syariah diturunkan untuk berhadapan dengan fakta yang nyata dan bukannya dengan emosi, agakan dan juga persepsi yang kurang disokong oleh data-data yang ada dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Semoga kupasan saya ni agak kelang kabut sikit sebab nak boarding. Sebentar lagi, tadi internet ada problem, jadi saya cuba ringkaskan dan lajukan sikit perbincangan saya dalam detik-detik terakhir sebelum saya boarding. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa-masa hadapan. Mudah-mudahan saya selamat sampai besok dan semoga tuan-tuan dan puan-puan juga sejahtera selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.